Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan bersama-sama dengan anda yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Saudara, apa khabar saudara Steve Tan? Saudara mengambil berkat, salam sihat. Saudara Zakaria Hashim. Begitu juga dengan saudara Syah Ibrahim. Terima kasih sahabat malam menemani saya. Saudara Zamari LC, terima kasih. Dan begitu juga Muhammad Irwan Salim. Ya, saudara Sabarudin Din, saudara Muhammad Asri Dir, DZ Ketari. Dari mana ni? DZ Ketari ni mungkin dia faham kot agaknya ya. Saudara Syarifuddin Syahari. Semoga sihat, walafiat. Begitu juga saudara Muhammad Raimi Mak Sidik. Salam. Saudara Zafril Daim, Rubidin, apa khabar Bi? Wayoman, Madam K, Washarudin di Instagram. Begitu juga dengan saudara Jeb Mon Syarim di TikTok. Saudara jangan lupa like, share dan subscribe. Sama ada di TikTok ataupun di Instagram, Facebook, apatah lagi saudara. Saya ni sebenar-benarnya saya nak beritahu kepada anda, saya berada di luar kota saat ini saudara. Saya berada di luar kota, ada urusan-urusan sedikit. Jadi kalaulah ada gangguan, saya minta maaf. Mungkin dengan suara anak-anak, bising dan sebagainya, jangan marah. Suasananya begitu, saudara. Dan saat ini, bila berada di luar kota, mungkin, kemungkinan internet ada yang okey, ada yang tak okey. Jadi, saudara, kalau di Facebook tak okey, kita masuk dalam Instagram. Kalau tak ada Instagram, di TikTok. Tiga-tiga saya buat, saudara. Saya minta maaf, saudara, sebab hari ini saya bersiaran di luar kota, saudara. Letih, memang letih. Sebab tadi saya berada di rumah UMNO. Kemudian usai solat Jumaat, saya mengadakan rakaman untuk live di UMNO.com katanya. UMNO online. UMNO online. Ada berbicara saya berhubung dengan apa yang berlaku pada negara kita. Saudara, kalau suara tak dengar jelas sangat, jangan marah saudara ya. Saudara Openg Temu, saudara Ramzul Zul di TikTok, saudara Sajid Put. Baik saudara, saya harus terus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita. Rasa tak seronok kalau saya tidak dapat memberi pengetahuan atau memberi pencerahan terhadap negara kita saudara. Kerana hari ini keadaannya tidak begitu menyenangkan berhubung dengan COVID-19 saudara. Menurut laporan saudara Jamil Idris, beliau memberitahu kepada saya bersama dengan saudara Rio dari Sri Melaya, katanya ada sedikit pengurangan. Hari ini saudara, hari Jumaat tanggal 25 November, iaitu hari yang ke-982 virus corona melanda negara kita saudara. Dan semalam jangkitan adalah 2,877, menjadikan jumlah jangkitan kumulatif adalah 4,978,350. Saya pun kadang-kadang duduk tak apa sedap nak saya. Dah nak 1 jam nak live ni bukan senang saya. Tapi bagaimanapun, saya harus memberi pencerahan pada anda kerana saya terasa bersalah kalau saya tidak menemui anda yang saban hari menemani saya saudara. Dan daripada laporan yang saya terima daripada saudara Jamil, 10 buah negeri ada peningkatannya saudara. Dan 5 negeri susut, sementara Perlis tidak berubah pada 9 jangkitan. Saya melihat terdapat lebih kurang dalam 13 negeri di mana jangkitannya mengatasi angka 100, iaitu Wilayah Persekutuan 311 jangkitan. Selangor ada sikit susut tapi jangkitannya 701. Sabah juga 222, Melaka 207, Sarawak 176, Kedah 165, Kelantan 183 jangkitan, Pahang 152, Pulau Pinang 184, Perak 150, Negeri Sembilan 124, Terengganu juga jangkitannya 104 dan Putrajaya 119 jangkitan. Artinya saudara, itulah 13 negeri yang ada jangkitan melebihi 100 jangkitan. Saya harapkan agar teman-teman dah usai pilihan raya ni,
supaya dapatlah apa ini penjaga kesihatan, penjarakan sosial, saudara, mudah-mudahan saudara Ismail Mak Isa hari tak makan tengah hari dengan kuli. Hari ini saya tak ada kesempatan sebab saya ada pertemuan di rumah UMNO. Sebab saya kata tadi pukul 2:30 tadi ada live bersama dengan UMNO online. Saudara, Datuk Azizan telefon saya, jadi saya sepatutnya hari ini bersama dengan Yang Berhormat Oleh Tengku Razali. Mungkin minggu depan saya akan bersama dengan beliau, saudara. Dan saya melihat, saudara, dalam keadaan begini, saya amat mengharapkan agar teman-teman menjaga kesihatan kita dengan baik supaya mereka yang pernah dijangkiti oleh virus corona tidak berulang. Kekhawatiran saya, saudara, keadaan ini, saya memang khawatir melihat jangkitan masih lagi mengatasi lebih daripada 2,000 ni, seriau juga, saudara. Baiklah, bagaimanapun hidup mesti diteruskan, saudara. Walaupun saya berada di dua kota tadi, dalam perjalanan, dalam kereta tadi, saya mengatakan apakah saya perlu memberi peringatan dalam naluri kehidupan. Saya kata perlu. Saya harus memberi penjelasan berhubung dengan segmen naluri kehidupan ini, saudara. Di mana saya melihat bahawa keyakinan kita terhadap hari akhirat yang menjadikan pendorong manusia untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan ketika hidup di dunia ini, saudara. Manusia yang beriman akan terus dan tetap melakukan kebaikan, saudara. Walaupun mereka tidak mendapat penghargaan, pujian maupun ganjaran di dunia. Ini kerana mereka yakin bahawa di akhirat sana semuanya pasti diberi ganjaran setimpal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu mereka harus dan terus melakukan kebaikan kepada manusia di dunia walaupun tidak mendapat balasan, kerana yakin Allah pasti membalasnya di akhirat kelak. Inilah kesan hebatnya hasil kepercayaan dan keyakinan kita terhadap akhirat. Saudara, ia menjadikan manusia ikhlas, sabar, redha dan qanaah dalam menghadapi karenah dunia dan penghuninya. Saudara tahulah dalam keadaan sekarang ni dunia macam-macam lah. Tambah-tambah lagi kita baru saja usai melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pengundi. Kita telah pun memutuskan siapa yang harus dilantik sebagai wakil kita untuk membawa persoalan rakyat di parlimen, saudara. Jadi sebab itu saya mengharapkan agar kita sentiasa bersabar. Ingat bahawa dunia ini tidak kekal, saudara. Akhirat juga itulah yang kekal dan abadi. Baik, saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman sahabat saya, Tan Sri Osu Sukam. Katanya, tidak ada solat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari solat subuh dan solat isyak. Memang saudara, solat subuh ini kadang-kadang sedap tidur. Kita sedap tidur, kita rasa berat sikit lah, saudara. Tapi bagi orang yang beriman, dia merasa ada kemanisannya. Namun anda mereka mengetahui keutamaan pada solat subuh dan solat isyak, saudara, pastinya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak, saudara. Kerana nilainya terlalu tinggi, saudara, kalau kita dapat melaksanakan ibadah subuh dan waktu isyak. Saudara, tambah-tambah lagi kalau kita melakukannya secara berjemaah. Itulah, saudara. Terima kasih Tan Sri Osu atas kiriman kata-kata mutiara. Terima kasih teman-teman yang menghantar kiriman berhubung tentang naluri kehidupan. Dan saya masih lagi berpesan pada pimpinan negara, khususnya hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun masuk ke pejabatnya sebagai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, memulakan tugas pada hari yang cukup mulia, iaitu hari Jumaat. Dan pesan saya lain tak ada, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini jagalah, berbelanjalah wang negara, jangan sampai melebihi hadnya, kerana kita bimbang negara akan muflis kalau kita berbelanja tanpa had, saudara. Dan tajuk bicara kita malam ini, saudara, adalah rumah segala-galanya telah siap, namun pahatnya masih berbunyi-bunyi lagi, saudara. Ini yang kita tak seronok ni. Rumah dah siap tapi masih ada lagi uek-ueknya. Bagaimanapun, sebelum saya memberi penjelasan, kita santun dulu pantun Pak Nazil, saudara. Apa kata Pak Nazil? Kata Pak Nazil, pergi sekolah bawa pena, berasa senang, kerja pun jadi. Demokrasi telah disalahguna setelah menang di peti undi.
Kita dengar sendiri bagaimana mereka cuba untuk menyalahgunakan demokrasi, keputusan, mau dicabar, keputusan rakyat, mau dikatakan ini hak aku. Itu kerjanya, mereka masih lagi berebut-rebut. Saudara, saya melihat Pak Nazir pun runsing keadaannya. Tambahnya lagi, baru digosok baju ke meja, letak di meja dekat ke kisi. Tumbuk rusuk bersahaja-sahaja. Sama saja ia korupsi. Dan saya melihat sendiri sebagaimana yang saya katakan, bahawa dalam politik juga ada tumbuk rusuk, ada korupsi. Sebagaimana yang kita lihat, yang banyak orang menimbulkan persepsi bahawa adanya berlaku korupsi sepanjang musim pilihan yang lalu. Saya tak mau menuduh, banyak orang menghantar kiriman pada saya. Ini biarlah Suruhanjaya, pencegahan rasuah melakukan siasatan. Lain tak ada pada kita, saudara. Kita warga cinta damai, saudara. Dan saya harus mengingatkan pada teman-teman, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun apa sahajalah channelnya, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga kiriman-kiriman yang anda tulis di sini. Saya mengharapkan, kalau boleh, gunalah bahasa yang terbaik. Jangan melanggar ketetapan, peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Saya tak bertanggungjawab, saudara, kerana saya tak mampu untuk memantau setiap tulisan itu. Saudara Aisyah Haikal, rumah memang dah siap, pahat still duk bunyi. No awal, no DAP. Arash Haikal, ini yang kita sedih. Segala dah, rakyat dah buat keputusan. Dan saya nak bagi penjelasan bahawa ini adalah pencerahan politik. Lebih tak ada, saudara, hanya sekadar memberi informasi apa yang terjadi, apa yang berlaku, dan juga sedikit komen. Bila saya memberi komen, saudara, saya mengharapkan prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ini yang paling penting, saudara. Sebab peguam saya sentiasa mengingatkan saya supaya menyatakan bahawa kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau tidak nanti bahaya, katanya. Dan dalam keadaan begitu juga, saudara, pencerahan ini, dasar kita adalah harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Ingat, saudara, ya. Hari ini, saudara, sepanjang perjalanan saya dalam kereta tadi, cuaca alhamdulillah tak ada hujan. Nak kata panas terik pun tidak. Cuaca senang-senang saja. Tak adalah tinggi sangat pun tidak. Cuacanya, mataharinya, apa ini panasnya. Tak ada pula hujan. Alhamdulillah, kita berdoa agar negara kita ini terselamat daripada sebarang bencana, saudara. Dan semalam kita telah pun menyaksikan satu lagi peristiwa penting dalam negara kita. Malam tadi saya tak dapat bersama dengan anda kerana saya diundang oleh sumber kini untuk memberi beberapa komen berhubung dengan kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi petang semalam semua dah nampak bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah jawatan. Seronok juga tengok. Rupanya kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun ada juga kelang kabutnya. Dia ambil watikah, kemudian dia rasa nak duduk. Rupanya perlu dilafazkan, baru ke depan, baru melafazkan. Itu gambaran yang kita dapat semalam. Tapi segala-galanya telah berjalan dengan baik. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun melafazkan sumpah memegang jawatan. Suka tak suka, kita harus menerima bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini adalah Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Apa saja orang nak kata pun, itulah realitinya, saudara. Tak boleh nak kata campur parti tu, campur parti ni. Tetapi yang jelas, selepas beliau mengangkat sumpah, maka nyatalah beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Itu kena jelas, saudara. Dalam keadaan begini, saudara, saya tak seronok. Kerana masih ada lagi cakap-cakap. Semalam pun Tan Sri Muhyiddin masih lagi mempersoalkan berhubung tentang keabsahan ataupun legitimacy. Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai jumlah yang cukup, the numbers. Sebab itu saya katakan dalam demokrasi ini, saudara, it's a game of the numbers. Jadi dalam mereka mengatakan tak cukup jumlahnya. Tapi saya mengatakan, saya melihat suka tak suka, dalam prinsip demokrasi, parti yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim walaupun mendapat 84 kerusi, memanglah tak boleh membentuk kerajaan tanpa ada
sokongan daripada parti-parti yang lain. Selepas Duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong menyarankan, Agong tidak bertitah, Agong tak suruh perintah, tapi Agong menyarankan. Keputusan semua dah terima. Suka tak suka, itulah keputusan rakyat. Parti semua menang dan semua kalah. Pakatan Harapan jumlahnya 82 kursi. 83. 82. Dan UMNO Barisan Nasional 30 kursi saja. Teruk kalah kali ni. Tapi menang. Dalam kalah kita dah menang. Dan parti pimpinan Tan Sri Muhyiddin 73 kursi. Kalau mengikut macam mana saya katakan semalam, kemarin, aura demokrasi perlu dihormati. Parti beliau lah yang dikatakan majoriti di kalangan minoriti. Jadi bila Agong menyarankan supaya dibentuk satu kerajaan campuran untuk menstabilkan politik, UMNO mengambil keputusan mendukung prinsip demokrasi. Parti yang mendapat lebihan kursi ialah Parti Pakatan Harapan. Jadi UMNO dengan 30 kursi, maka Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong bahawa UMNO menyokong Pakatan Harapan. Jadi menjadikan jumlahnya 112 kursi. Saat itu GPS, GRS masih lagi belum memberi perakuan yang bahawa mereka menyokong sepenuhnya, saudara. Dalam keadaan begini, sebab itulah timbul mengatakan Datuk Seri Zahid berbohong. Nak bohong apa benda? Banyak orang mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid berbohong pada Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong kerana memberi jumlah kursi yang tak sepatutnya disebabkan adanya 10 ahli parlimen yang baru membuat surat akuan bersumpah ataupun statutory declaration. Akuan bersumpah mengatakan mereka menyokong Tan Sri Muhyiddin. Kalau 10 orang campur 73 baru 83. Itu keadaannya, saya hairanlah. Kemudian katanya GPS. Apakah gabungan Parti Sabak Sarawak sejumlah 22 kursi? Benar. Kalau 22 kursi, UMNO 10 campur 73 baru 105. 115, 115 begitulah. Tetapi, saudara, perlu ingat, setiap calon-calon yang bertanding itu hari, sebelum mereka menerima wadkah, mereka telah pun menandatangani perjanjian. Ini bukan SD, saudara. Ini perjanjian and agreement yang tak boleh dibatalkan. Bahawa mereka menyerahkan sepenuhnya kuasa kepada Presiden UMNO untuk menentukan jika berlaku sesuatu selepas pilihan raya untuk memilih siapa rakan kongsinya. Itu jelas ada dalam perjanjian. Cuma saya hairan bagaimana 10 orang tu sanggup menodai perjanjian yang mereka telah tanda tangani. Saya tak mau menyebut siapa-siapa, tapi kalau dengar daripada kenyataan Datuk Lokman Adam, dia terus tembak Datuk Isyamuddin. Jadi saya pun, bagi saya, memang beliau adalah di antara 10 orang yang dikatakan menandatangani surat akuan bersumpah menyokong Parti Perikatan Nasional dengan membelakangkan perjanjian yang telah ditandatangani sewaktu beliau menerima watikah. Jadi dalam keadaan begini, sebenarnya sebab itu setelah dipertimbangkan semasak-masaknya oleh Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong, dan setelah baginda merujuk perkara tersebut dengan Majlis Gajah-Gajah Melayu, saudara. Jadi bukan pertimbangan ataupun arahan seorang. Pertimbangan Gajah-Gajah Melayu juga merasakan sewajarnya lah Datuk Seri Anwar Ibrahim dipilih sebagai Perdana Menteri. Dan malam tadi, dalam sidang medianya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan pada 19 bulan Disember nanti, apabila Parlimen bersidang, beliau sendiri akan membawa usul. Parti beliau akan membawa usul undi kepercayaan di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Sepatutnya bila begitu, diamlah dulu, saudara. Tunggulah 19 hari bulan. Apa yang nak kelang kabutnya sekarang ni? Ini yang kadang-kadang saya merasakan mereka tak sabar. Masih lagi berebut jawatan. Sedangkan kita memerlukan, negara memerlukan santunan pemimpin. Kita walaupun semalam pasaran naik, kemudian hari ni susut balik. Harga ringgit Malaysia berbanding dengan dolar Amerika. Semalam kukuh, hari ni longgar sedikit.
Ini keadaannya kalau kita berterusan mewujudkan suasana begini tidak baik untuk negara. Dan yang akan menderita rakyat. Mereka yang 10 orang yang buat apa ini, akuan bersumpah, kononnya menyokong Tan Sri Muhyiddin. Mereka tak ada masalah. Tan Sri Muhyiddin dan pimpinannya dalam Perikatan Nasional, mereka tak ada masalah. Mereka tidak miskin. Yang miskin, yang hidup merana rakyat. Mereka sanggup menggadaikan kehidupan rakyat demi memburu kuasa. Dan saya yakin pada 19 Disember nanti, segala-galanya akan terjawab. Jadi bagi saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih gentleman. Kerana saudara perlu ingat, saudara, waktu Tan Sri Muhyiddin selepas langkah Sheraton, kononnya waktu itu Tan Sri Muhyiddin katanya dapat 114 sokongan. Sampai ke sudah, saudara. Sampai ke sudah tidak ada membawa usul undi kepercayaan di Parlimen. Bila orang tuntut supaya diadakan usul undi kepercayaan, apa yang terjadi? Rakyat dikurung hampir 3 bulan dalam perintah darurat. Sampailah bila beliau ditarik sokongan dan beliau berundur diri. Artinya sepanjang Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri selama 17 bulan, tidak ada usul legitimasi ataupun keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri di Parlimen dilakukan. Itu dalam pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional. Begitu juga yang terjadi waktu Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Bagai nak gak orang minta supaya diadakan undian kepercayaan, the legitimacy votes ataupun keabsahan. Tak bawa juga sampailah Parlimen dibubarkan. 2 Perdana Menteri kita ini tidak pernah membawa usul undi percaya ataupun keabsahan dan disebut sebagai legitimasi di Parlimen. Tak ada. Tapi insyaAllah pada 19 bulan nanti, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengemukakan usul untuk usul keabsahan. Sama-sama kita tunggu. Jadi yang kita nak marah, nak melontar orang ni tak betul, ini tak betul, apa hal? Ini masalahnya, saudara. Dan saya juga mendengar tadi waktu saya berada di rumah UMNO. Sebab saya nak tengok juga sebab adanya kalangan pemimpin UMNO peringkat akar umbi datang ke bangunan UMNO memberi sokongan supaya jangan ada sebarang cabaran, jangan ada sebarang usaha untuk menggugat Presiden UMNO. Kerana selepas saja pilihan raya sudah ada suara-suara sumbang yang meminta Datuk Seri Zahid Hamidi mengundurkan diri. Saya dah katakan, soalnya UMNO kalah ini tidak seharusnya terletak di bahu Presiden sahaja. Banyak kita dah bercakap. Datuk Seri Ismail Sabri juga harus memikul tanggungjawab kerana waktu itu beliau sebagai Perdana Menteri. Malahan gambar beliau digunakan di seluruh Melaya, termasuk Sabah dan juga Sarawak. Gambar-gambar beliau ini digunakan sebagai poster boy. Rakyat tak terima juga, saudara. Dan bila kita kalah, tak semestinya 100% letak di bahu Datuk Seri Zahid Hamidi. Begitu juga dengan Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Malahan, sebagaimana saya katakan pada Tok Mat, beliau juga sebagai Panglima Perang, sebagai pengarah pilihan raya UMNO Barisan Nasional. Kalau nak suruh berhenti, semua kena berhentilah. Malahan, ketua-ketua bahagian juga kena letak jawatan. Kerana mereka gagal mengemundi batera UMNO di peringkat bahagian untuk menang di kawasan Parlimen masing-masing. Sebab itu saya katakan, berhentilah buat kerja yang mengarut ni, saudara. Tadi saya difahamkan, ada masuk dalam telefon saya, SMS, saudara, WhatsApp, mengatakan bahawa adanya ketua-ketua cawangan yang akan dihimpun dari kawasan sebelah barat negara barat Semenanjung, saudara. Kononnya, jauh mana benar saya tak tahu. Satu cawangan itu, ketua cawangan nak dibayar RM5,000 dan juga ketua bahagian RM50,000. Mereka perlu hadir, bawa hari akar umbi untuk menzahirkan sokongan kepada mereka, menuntut agar Datuk Seri Zahid Hamidi meletak jawatan. Saya kata ini kerja mengarut lagi. Apa yang mahu mereka lakukan, itu persoalan bagi saya. What do you want to do? Kenapa anda mengajak ahli akar umbi menghakis sokongan? Sepatutnya sekarang ini kita memperbetulkan. Sedarlah, insaflah.
UMNO dah huyuk. Kenapa anda tak sedar lagi? Sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim dah angkat sumpah. Sebab saya kata, rumah dah siap. Masih lagi kungkang pahatnya. Itu tak kena, ini tak kena. Apakah anda juga sewaktu anda mentadbir negara ini, anda penuh dengan kesempurnaan? Yang saya hairan ni bagaimana lontaran itu ditujukan kepada Datuk Seri Zahid yang tak ada kena-mengena. Memang dia mengakui beliau sebagai presiden, tapi bukanlah dia seorang punya punca segala-galanya. Saya memanglah sepanjang musim pilihan raya dulu mereka mewujudkan naratif yang memburukkan Presiden UMNO. Saya mengatakan ini tindakan yang tidak baik. Seharusnya kita menyokong bersama-sama memperkukuhkan institusi Presiden UMNO agar beliau dapat mengembalikan semula UMNO untuk bangkit. Saya yakin kalau dulu bila kita kalah dengan 79 kursi, UMNO di bawah pimpinan Datuk Zahid mampu bangkit. Kita menang di 7 pilihan raya kecil, kita menang di Pilihan Negeri Melaka, di Johor, di Sabah. Jadi apakah dilupa jasa? Saya nak bagi tahu pada mereka ni lah. Kalaulah itu hari UMNO Barisan Nasional menang gemilang, siapa yang harus dipuji? Maka berkata hari inilah kepimpinan Perdana Menteri sebab digunakan poster serta belayar. Bagi saya tak adil. Yang sedapnya anda, yang buruk bagi pada presiden. Jadi anda ni ahli UMNO yang bagaimana? Saya melihat, saya tahu ada usaha-usaha sedang dilakukan oleh puak-puak yang bagi saya sebenarnya mereka dalam ketakutan. Rakyat sudah bersuara. Saudara Zuraidah Tahir, Raja Petra kata Datuk Zahid menipu Agong, menipu apa lagi. Saya tak tahu nak tipu apa benda. Sebab beliau mempunyai kemutlakan. Semua 30 ahli parlimen itu terpulang pada dia. Walaupun mereka sudah menandatangani 10 akuan bersumpah, itu tidak terpakai. Kerana mereka telah pun menandatangani perjanjian lebih awal menyerahkan kuasa pada Datuk Seri Zahid. Jadi apakah itu dianggap sebagai penipuan terhadap Agong? Ini yang saya hairan. Ini yang saya tak boleh terima. Sebab anda dah bagi kuasa pada dia. Kemudian anda buat pula cerita dari belakang. Masih lagi nak mewujudkan kerajaan pintu belakang. Jadi tuduh bahawa Presiden UMNO menipu Agong. Dia tipu apa benda? Sebab beliau mengatakan bahawa apa yang ditandatangani oleh 10 orang yang menandatangani akuan bersumpah itu tidak boleh terpakai. Tidak ada legitimate. Tidak ada keabsahan. Sebab kerana mereka telah menandatangani perjanjian lebih awal. Jadi nak kata Zahid menipu Agong ni, tipu apa benda? Inilah keadaan sekarang saudara. Rumah siap, pahat berbunyi. Tak habis-habis. Khairul Faizi, orang-orang abah kau nak jawatan menteri pula. Itulah. Sekarang ni dah tutup nak jawatan menteri lah. Sebab saya katakan, mereka lain tak ada. Matlamatnya nakkan jawatan menteri. Kita tak berbunyi pun. Datuk Zahid Hamidi tak berbunyi pun. Kita mengharapkan dengan ada kerajaan baru ini, kita stabilkan suasana politik untuk mengizinkan pula giliran Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melaksanakan impian dan harapannya merawat luka rakyat. Saya jangan lupa Datuk Seri Anwar Ibrahim sepanjang kempennya beliau mengatakan kalaulah berjaya dibentuk nanti, inilah kerajaan duka rakyat. Memang tidak dinafikan. Duka rakyat. Rakyat berduka dalam keadaan yang susah. Harga barang mahal. Yang tak ada pekerjaan. Ekonomi merudum. Kemudian anak-anak kita yang keluar daripada pusat pengajian tinggi. Tak ada pekerjaan. Mereka tidak dapat bekerja dengan kebijaksanaan maupun apa yang mereka belajar di Menara Gading. Ini perlu ditangani. Masyarakat nelayan menderita. Tak ada subsidi untuk mereka turun ke laut. Masyarakat petani menderita. Tidak ada lagi perbincangan ataupun bajet untuk petani-petani sama ada baja, benih ataupun racun. Dan kita akan menghadapi masalah food securities, iaitu kesukaran untuk mendapat sumber makanan. Kalau dunia berterusan dalam keadaan sekarang,
Jadi kita masih lagi nak berbolok-bolok soal kuasa. Saudara Muhammad Hasrul Hashim, habis tu tak langgar ketetapan PAU ke? Saudara Muhammad Hasrul, saya nak bagi tahu, kalau nak langgar ketetapan PAU, Datuk Ismail Sabri sudah pun melanggar ketetapan PAU lebih awal. Ketetapan PAU, kita tak mau bekerjasama dengan Parti Peribumi Bersatu Malaysia, pimpinan Perikatan Nasional. Itu ketetapan PAU. Sebab itu sekarang ni saya kata tak ada perlu dah kita nak mengungkit. Nak kata salah, semua dah salah. Sebab itu rakyat menolak. Ini masalahnya. Apakah? Dan tadi dalam bicara saya dengan UMNO Online, saya mengatakan Datuk Seri Zahid tak memeluk parti DAP. Beliau tidak mendakap. Cuba saudara lihat, waktu satu ketika pimpinan PAS, Tuan Guru Haji Hadi main berpeluk sakan dengan Lim Guan Eng. Jangan kita lupa. Bila berlaku satu tentang mereka, boleh. UMNO, hanya UMNO mendukung, menyokong dan melaksanakan saranan Duli Yang Maha Tuan Agong supaya dibentuk kerajaan campuran. Itu saja. Saudara Muhammad Hasrul Hashim perlu faham. Soal ketetapan PAU, jelas. PAU, Perhimpunan Agung UMNO itu hari kita menolak. Itu dulu sebelum pilihan raya. Tapi baca balik. Dalam Perhimpunan Agung UMNO yang baru lalu, Datuk Seri Zahid Hamidi ada mengungkapkan bahawa mungkin berlaku jajaran baru ataupun political reset selepas pilihan raya yang ke-15. Ada. Ini dilakukan oleh beliau, melakukan political reset. Dinamika politik sudah berubah. Takkan itu pun salah. Kalau Datuk Ismail Sabri bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, tak salah. Datuk Zahid hanya sekadar membantu menyokong pimpinan Pakatan Harapan. Bukan menyokong parti DAP bulat-bulat. Tidak. Ini kena jelas. Saya, dalam keadaan begini, kita kadang-kadang kita bermain dengan kata-kata, kita bermain dengan persepsi yang rosaknya negara, yang rosaknya rakyat. Saya bukan nak membodek mana-mana. Tapi apalah salahnya sekarang ni, beri dia peluang dulu. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ternyata tidak mampu untuk mentadbir sebagaimana yang dijanjikan, beliau keadaannya tak mampu merawat duka rakyat, minta perubahan. Tak ada masalah. Saudara Muhammad Syukri, betul lah saudara. Buanglah sentimen benci DAP. Yang paling penting sekarang ni kita benci pada korupsi. Sebab itu kita menuntut. Ini yang menjadi kerisauan mereka. Kita menuntut tentang bagaimana sewaktu negara dipimpin oleh Kerajaan Perikatan Nasional, saat Tan Sri Muhyiddin mengisytiharkan darurat, apabila Agong prorok darurat, waktu itu beliau ada mengungkapkan di Parlimen, beliau mengatakan bahawa kerajaan memperuntukkan sejumlah 600 bilion ringgit untuk ransangan ekonomi. Dan banyak orang minta bertanya. Katanya daripada 600 bilion yang diumumkan di kaca TV, nak bagi pada Makcik Limah, Makcik Kiah, Pak Salih dan sebagainya, katanya lebih daripada 500 bilion itu adalah kelulusan projek-projek rundingan terus. Ini perlu disiasat. Ini yang perlu kita katakan bahawa sesuatu yang memerlukan ketelusan. Apakah kerana itu membuatkan mereka tak tidur malam, berusaha supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dijadikan Perdana Menteri. Sedangkan kalau mengikut, saya berpegang pada prinsip demokrasi, saudara, Parti Pakatan Harapan dapat majoriti di kalangan minoriti. Takkan kita nak adakan pilihan raya sekali lagi. Saya dah cakap 3 malam dulu pun saya kata, kalau nak ikut terguris hati ini, memanglah sepanjang musim kempen singgung-menyinggung. Tapi saya melihat bagaimana Syuk Seagung DAP, dia dengan rendah diri sanggup pergi ke Sarawak memohon maaf kepada Ketua Menteri Sarawak. Seandainya sepanjang musim kempen partinya atau pimpinan daripada DAP melukakan hati rakyat Sarawak, dia minta maaf secara terbuka. Sebab itu saya katakan sekarang ni era baru. Tapi mereka yang menuduh kita macam-macam, yang kata UMNO parti kelongkang,
Dan paling penting saya nak bagi tahu, sepanjang limbo waktu pembentukan kerajaan, mula-mula ini Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong menitahkan dua pemimpin ini menghadap baginda, iaitu Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan baginda menyarankan supaya diadakan ceasefire, diadakan pembentukan kerajaan campuran. Tetapi ditolak. Yang menolak Tan Sri Muhyiddin. Kemudian UMNO datang. Sewaktu UMNO sebelum tu pagi tu ada berunding dengan Parti Harapan. UMNO ada perundingan dengan Pakatan Harapan. Tapi Perikatan Nasional tidak ada perundingan dengan UMNO. Hanya dilakukan selepas persetujuan dicapai, UMNO memutuskan bahawa kita kalau kita adanya, kita menyokonglah Pakatan Harapan. Baru setelah petang ke rasanya, setelah petang atau malam, barulah nak jumpa. Jadi siapa dululah? First come, first serve. Ini tidak. Waktu anda mau bersama dengan UMNO untuk menggapai kuasa, anda tunjuk besar kepala. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia bincang, datang, pergi berjumpa di Hotel Sari Pasifik. Ini kena jelas, saudara. Jadi keadaan sekarang ni, siapa yang merendah diri? Siapa yang tunjuk besar kepala? Dan sekarang ni, mula tuduh yang bukan-bukan. Apa salahnya Tan Sri Muhyiddin suatu waktu itu panggil Datuk Zahid Hamidi? Ini keadaan sekarang. Saya ada 73 kursi. Kalau UMNO sokong saya, kita dah ada berapa 103 kursi. Dan insya-Allah Sarawak akan menyokong kita. Ada 22 kursi. Cukup untuk tubuh kerajaan. Kalau diadakan rundingan awal. Ini tidak. UMNO parti kelongkang. UMNO parti kleptokrat. UMNO kaki perompak. Kaki rasuah. Berterusan. Tak ada nak berunding. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim menyantuni. Orang kata, memanglah Zahid ni baik dengan Anwar. Memang tidak dinafikan. Dan kadang-kadang sekarang ni, pikiran mereka apa? Lain tak ada. Yang dia fikirkan, aku nak berkuasa. Aku nak jadi Perdana Menteri. Buatlah macam mana pun, aku mesti jadi Perdana Menteri. Bila dah lantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, cari jalan. Pujuk pula ketua-ketua cawangan. Pujuk pula ketua-ketua bahagian. Ada imbuhannya. Nak bawa datang Kuala Lumpur. Supaya UMNO mengusulkan undi tidak percaya pada Zahid Hamidi. Kalau Datuk Zahid Hamidi berhenti, siapa nak pimpin UMNO? Siapa nak pimpin UMNO? Nak bagi pada Tok Mat? Tok Mat juga harus bertanggungjawab. Tak bagi pada Tok Mat sebagai timbalan. Nak bagi pada Ismail Sabri. Dia juga harus bertanggungjawab sebagai Perdana Menteri yang gagal. Habis nak bagi pada siapa? Nak bagi pada ini Datuk Seri Mahathir Khalid. Dia kalah dalam pilihan raya. Nak bagi pada Datuk Khalid Nordin. Dia juga kalah dalam pilihan raya. Dia kalah sekarang ni nak bagi pada siapa? Nak bagi pada Syamuddin. Dia siapa? Dia bukan dilantik, dipilih oleh orang. Memang kita tahu. Sebab itu Datuk Lokman Adam mengamuk habis dengan Syamuddin ni. Saya tak maulah nak tuduh lebih-lebih. Tapi bagi saya, jangan sesekali kita beri sesuatu. Ini akhirnya UMNO ni akan digadai. Ada usaha untuk menggadai UMNO. Maruah UMNO tak ambil kira. UMNO menetapkan kita parti demokrasi. Itu paling penting. Dan kita menghormati prinsip demokrasi. Itu fakta pertama. Fakta kedua, UMNO parti yang dilahirkan di istana. UMNO diwujudkan kerana mempertahankan wibawa Raja-Raja Melayu. Tidak mungkin UMNO ini akan menentang sebarang saranan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Kena ingat, saat berjumpa menghadap tuanku, jadi apa kata Datuk Zahid? Dia kata tuanku menitahkan kalau boleh wujudkanlah perpaduan dan sebagainya. Jadi masa itu belum lagi. Anda pesan saya, selepas Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong memanggil Brother Rulers, Raja-Raja Melayu, menyatakan ini keadaannya. Begitulah berhemahnya Raja-Raja Melayu ini sebelum mengizinkan perlantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ada perbincangan setelah diperhalusi. Raja-Raja Melayu juga, mereka ada juga intelijennya. Mereka juga ada dapatannya. Ada juga penasihat undang-undangnya. Yang mengetahui bagaimana 30 ahli-ahli parlimen yang memenangi pilihan raya. Diorang ni sekarang ni belum lagi pun mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen. Belum jadi ahli parlimen yang sah.
Cuma disahkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, kau menang. Belum mengangkat sumpah sebagai ahli parlimen. Dah buat perangai yang 10 orang ni. Itu yang saya marah sangat tu. Nak ikut sangat cakap orang ni. Buat apa? Hanya kerana mengejar kuasa. Mereka memburu kuasa. Tak peduli soal rakyat. Sedangkan rakyat menderita. Mereka senang lenang. Duduk dekat Republika, hisap sigar, sebatang sigar, harga dia 200-300 ringgit. Rakyat nak cari telur pun tak ada. Harga barangan meningkat, barang makanan susah nak dapat. Apakah mereka tak fikir soal itu? Sekarang ni, sebab itu saya bercakap terus-terang, saudara. Bila saya dengar ucapan dalam media, sidang media Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata besok tak ada public holiday, mana hari ni, saudara, sebab nak bekerja. Ini yang saya katakan, seharusnya pemimpin bersikap begitu. Kerana dah janji nak bagi ini cuti, okey buat hari Senin. Salam alias salam. Yang PRU 15 pas bagi rasuah kepada orang ramai dan bersumpah supaya pangkah PAS. Nah, bagi saya saudara, soal itu saya tak mau campur. Minta maaf saudara, saya tak mau campur soal sumpah-sumpahan apa semua tu. Pula dah. Saudara, saya sesuatu tuduhan yang tanpa ada bukti susah untuk saya nak nyatakan. Apa pun saya berpegang kepada bukti nyata. Bukti nyata, pertama sekali, Presiden UMNO mempunyai perjanjian saya yang di-stamp bahawa persetujuan setiap mereka yang bertanding sebelum mendapat watikah untuk masuki gelanggang pilihan raya lepas, mereka telah pun memberi mandat kepada Presiden UMNO dan juga sebagai pengurusi Barisan Nasional untuk menjadi jurubicara untuk menentukan ke arah mana mau dibawa seandainya kerajaan tak boleh dibentuk. Jadi apa yang dilakukan Datuk Zahid itu benar. Benda yang betul. Tapi kenapa harus dikatakan beliau berbohong? Satu. Yang kedua, Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO yang meletakkan prinsip demokrasi. Hari ini takkanlah UMNO nak menyokong Perikatan Nasional yang tidak mendapat majoriti berbanding dengan Pakatan Harapan. Majoriti di kalangan minoriti. Kelebihannya, saya dah katakan dalam demokrasi, the game of the numbers, satu undi pun, satu kursi pun dianggap menang. Jadi asas itu. Yang ketiga, Datuk Seri Zahid sebagai Presiden UMNO membawa wadah perjuangan bangsa Melayu yang tidak akan khianat, tidak akan derhaka pada raja. Kita tak akan tinggal kat istana begitu saja. Kalau dengar laporan macam-macam lah saudara. Jadi ketiga-tiga ini. Dan lestari yang keempat, ini paling penting, adalah tentang kehidupan rakyat. Kita mahu segera ditangani. Lama dah. Tak habis-habis untuk tuntut pilihan raya ni 7 bulan. 7 bulan lamanya in the limbo, saudara. Rakyat tertunggu sana, jadi tak ada pilihan raya, bila pilihan raya. Jadi kerja terhenti, segala usaha terhenti. Saudara, pasaran saham, wudum yang bukan-bukan. Harga ringgit kita berbanding dengan tukaran Amerika, wudum yang bukan-bukan. Begitu juga sukarnya mendapat makanan. Harga barang makanan tidak terkawal, rakyat tak ada pekerjaan, gaji yang ciput, ekonomi yang sukar. Jadi, sebagai Presiden Parti UMNO yang bertanggungjawab pada rakyat, ini saya katakan, the most important, UMNO dari rakyat untuk rakyat. Beliau mengutamakan untuk menyelesaikan. Dan Alhamdulillah, hari ini telah selesai. Cuma bagi mereka yang tidak mahu menerima hakikat, bahawa prinsip demokrasi ini, Parti Pakatan Harapan sewajarnya disokong. Mula mewujudkan naratif, sokong Anwar Ibrahim, sokong DAP. Benda ni. Kalau UMNO mengambil sikap, okey tak mau sokong mana-mana, tergantung lagi. Apakah boleh dibentuk ini kerajaan? Kalau kerajaan tak dibentuk, apa jadi pada rakyat? Bajet tak dibentangkan. Gaji kaki tangan kerajaan macam mana? Bagaimana kerajaan nak berbelanja? Pembangunan bagaimana? Jalan-jalan yang rosak macam mana diperbaiki? Ini semua menyangkupi soal kehidupan rakyat. Dia orang tak fikir. Yang dia orang fikir lain tak ada, aku nak jadi Perdana Menteri. Kalau dia jadi Perdana Menteri, aku jadi Menteri.
Kalau aku jadi menteri, ada peluang lagi aku buat duit. Rakyat pergi jahanam lah. Itu pemikiran mereka. Kita tidak boleh sekali lagi untuk menyekutukan diri kita dengan pemimpin yang meletakkan kepentingan diri. Yang meletakkan tembolok mereka sendiri. Rakyat tak ambil peduli. Ini tidak harus dibiarkan. Saudara Muhammad Karya, saya boleh jamin mereka semua tu masing-masing takut jika dibuka atau dihadapkan ke mahkamah dan dikorek mana pergi Naratabila. Saya nyatakan bukan hanya itu sahaja, saudara. Isu Bistarinet belum lagi terbongkar. Isu 5G belum lagi terbongkar. Isu tanah-tanah yang diluluskan belum terbongkar. Isu projek-projek yang diluluskan secara running terus akan terbongkar. Banyak, saudara. Jadi sebab itu mereka dalam keadaan ketakutan. Dalam apa sahaja pun mula mewujudkan naratif. Zahid tak betul. Jadi ini tak betul, kita kena buat begini. Mereka mahu mengambil alih UMNO ini untuk digadai. Supaya 30 orang ini memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin untuk jadi Perdana Menteri melalui kerajaan tebuk atap pula lagi. Berapa kali nak buat? Saya bagi tahu saudara, tidak mungkin kalaupun berlaku paralian kuasa dalam pimpinan UMNO, hierarki pimpinan UMNO, dia tak akan dapat 30 kursi. Datuk Zahid tidak akan bersama. Datuk Samsul Nasrallah tidak akan bersama. Datuk Ahmad Maslan tidak akan bersama. Ini yakin saya. Takkan kalau itu kelonggaran begitu, buat apa nak fikirkan? Sepatutnya sokong. Bagi saya yang ketakutan mereka lain tak ada. Bila tak jadi menteri, mereka akan diburu oleh pegawai-pegawai siasatan Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Dan kita pun mahu supaya benda ini dilaksanakan. Saudara Narul Azhar Hassan, masalahnya no Anwar, no DAP. Itu bukan masalah. Itu bukan masalah. Saya dah kata tadi, dalam perhimpunan agung UMNO dulu memang betul. Saya tak menafikan. Tapi jangan lupa, no Anwar, no DAP, no PBM. Tapi PBM boleh. Kalau itu dah dilanggar lebih awal, apa salah nak langgar kemudian? Tetapi dalam ucapannya, sekali lagi saya katakan, Datuk Seri Zahid mengatakan kita akan mengalami satu dinamika politik reset. Reset ni diperbetulkan balik. Satu politik baru. Kemungkinan kita akan mewujudkan jajaran baru. Saya dah bercakap setahun dah. Besar kemungkinan kalau tak boleh bentuk kerajaan, UMNO terpaksa melalui jajaran baru. Jangan kita pegang no DAP, no PKR. Bagaimana no PBM? Ini masalah yang kita lihat, yang saya lihat, seolah-olah satu dosa besar. Saudara Muhammad Nordin Saleh, cakap bolehlah. Ini bukan soal cakap bolehlah. Ini realitinya. Kenapa? Apakah satu dosa? Saya tak tahulah, saudara, kalau saya melihat begitu. Saya melihat kalau mereka sebagai wakil rakyat tidak menyantuni rakyat, itu dosa yang paling besar. Saudara Izan, tak faham-faham lagi orang ni. Memanglah mereka akan cuba menutup. Mereka akan cuba menutup benda yang benar. Itu saya katakan. Kuman seberang laut nampak. Gajah depan mata mereka tak nampak. Segala kesilapan yang mereka lakukan tak boleh dimaafkan. Orang lain tak boleh buat silap. Ini masalah dia. Kamu tunggulah. Saya yakin kali ini mereka-mereka ini akan diburu oleh pegawai pencegah rasuah. Tunggu. Saya tidak mahulah nak tutur. Saya seboleh mungkin, saudara. Saya tidak mahu memburukkan mereka. 10 orang ni pun saya tahu nama-namanya. Saya tak mau namakan. Buat apa saya mewujudkan aib? Tetapi ini masanya kita ceasefire. Ini masanya untuk kita berunding, duduk, berbincang, lestari rakyat. Jangan kita ketepikan untuk nasib rakyat. Saudara Ramli Jahuluddin, harapan kami warga Sabah, Sarawak, moga jalan raya diutamakan oleh Perdana Menteri. Saya yakin benda ini akan terlaksana. Saya berkeyakinan. Tapi bagaimanapun terpulang pada kedudukan ekonomi negara kita. Saya malam semalam saya dah bercakap. Apabila orang bercakap tentang perjanjian M63. Tuntutan bagaimana pembangunan di Sabah Sarawak ini. Saya bersetuju. Saya bersetuju sepatutnya pembangunan di Sabah dan Sarawak perlu diutamakan. Tidak seharusnya, macam saya kata malam tadi,
Tak sepatutnya rakyat Sabah, yang saya nampak lah, Sarawak saya tak nampak, hidup dengan air hujan. Saya pergilah, saya tengok tadi di Kimanis, berhampiran dengan Kota Kinabalu. Saya pergi ke Sepanggar. Saya melihat kawasan perkampungan. Saudara, di Sepanggar. Sedih saya melihatkan warga bangsa kita, anak pribumi yang terpaksa merintih bagaikan pengemis untuk mendapatkan tempat tinggal. Rumah mereka mau dirobohkan. Mereka digelar sebagai setinggan. Mereka adalah pelarian di bumi sendiri. Dan pergantungan kepada air hujan untuk masak, untuk ambil air sembahyang, untuk mandi, untuk minum. Kenapa jadi begini? Ini yang perlu ditangani. Bukan kita nak bercakap soal ini no DAP, no PKR, no PBM. Saya tak mau bercakap soal itu, saudara. Itu semua hanyalah dogma politik. Naratif yang dicipta semata-mata untuk memburukkan seseorang. Saya mau lihat, saya dah bercakap bahawa kerajaan kali ini adalah kerajaan derita rakyat. Jangan pula kerajaan derita rakyat ini gagal diterjemahkan dan gagal untuk memperbaiki keadaannya. Saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak dalam musim kempen. Beliau sudah melihat, beliau sudah berjanji. Kadang begini, saudara. Jadi saya merasakan janganlah kita bermain dengan kata-kata. Kita harus bercakap soal fakta. Di Sabah, Sarawak, saya dalam sebulan lalu, saya pergi, saudara, di perkampungan di Sepanggar. Sedih, saudara. Dalam 15 minit aja daripada Kota Kinabalu yang membangun begitu hebat. Banyak bangunan-bangunan tinggi. Rakyatnya duduk di rumah-rumah yang bergelas tinggan. Wajarkah anak pribumi, anak yang mewarisi kemerdekaan negara masih bergelas tinggan? Mereka tidak beri hak untuk tinggal. Apa nama perkampungan setinggan di Sepanggar tu? Kawasan apa ke nama tempat tu? Saya lupa dah. Saya sendiri pergi. Saya ingat saya ada buat live waktu tu. Mampukah kita? Saya tidak mampu untuk melihat warga saya hidup dalam keadaan begitu di saat saya mengecap kebahagiaan sebagai warga merdeka. Ini yang perlu ditangani. Sebab itu saya yakin parti-parti politik, pemimpin-pemimpin politik di Sabah dan Sarawak sudah pun membuat ketetapan bahawa mereka akan menjadi atau menyokong Pakatan Harapan. Bila ini terjadi, bertambah kukuh lagi lah. Adalah stabilnya. Dan sekarang ni lagi seronok, saudara. Dah ada dah angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Pula ceritanya siapa yang akan menganggotai kabinet. Ini satu hal lagi, saudara. Siapa calon timbalan Perdana Menteri? Saya nak bagi tahu pada saudara, jawatan timbalan Perdana Menteri tidak ada dalam perlembagaan. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tak nak lantik timbalan Perdana Menteri, boleh. Tak ada masalah. Tak payah nak wujud minta itu. Tak ada. Tidak ada dalam perlembagaan. Tetapi sebaik mungkin wujudkan jika berlaku sesuatu pada Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri pergi ke luar negeri, maka adalah pemangkunya. Secara acik warisan di Tanjung Karang, orang UMNO sendiri sabotah calon Barisan Nasional hingga kalah. Itu berlaku di mana-mana. Saya memang menuntut agar Presiden UMNO dan pimpinan tingkat 38 segera melakukan siasatan. Kalau ada pemimpin UMNO peringkat bahagian yang melakukan sabotaj, mereka sewajarnya diambil tindakan, lebih baik dipecat sajalah. Kita tidak memerlukan pemimpin yang bersikap begitu. Ramai lagi yang ada potensi, yang ada kemampuan untuk menjadi pemimpin di peringkat bahagian. Ramai. Cuma mereka ini terhalang. Nak masuk UMNO pun sebagai ahli tak dapat. Saudara, apatah lagi untuk menawarkan diri sebagai pemimpin. Kerana adanya budaya wolot. Cukup-cukup dah. Sudah. Put a full stop dengan budaya wolot. Jadi berbalik kepada jawatan timbalan Perdana Menteri ini, saya bersetuju dengan pandangan Datuk Lokman Adam. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim nakkan ketenteraman dalam UMNO supaya terus stabil, berilah jawatan itu pada Datuk Seri Zahid Hamidi. Apa ada masalah? Oh, Datuk Zahid masih lagi ada perbicaraan. Ni saya nak tanya, waktu Datuk Mahathir lantik Lim Guan Eng, bukankah ada perbicaraan? Berderet orang-diorang yang ada dalam perbicaraan boleh dilantik sebagai menteri, timbalan menteri. Apakah kerana bila sebut batang hidung batang tubuh Zahid Hamidi, tak boleh? Orang lain boleh. Ini where got road, brother. Logika lah. Gunalah akal fikiran yang logik. Jangan mengikut perasaan.
Dan seandainya orang lain pula jadi Timbalan Perdana Menteri, artinya berkeceramuk lagi lah UMNO ni. Saya dah lihat sendirilah. Baru saja dilantik Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri dahulu. Sudah pun wujud gerombolan-gerombolan. Malahan kalau apa yang dilaporkan oleh saudara Dato' Zamir Ibrahim, sudah ada cakap-cakap di kalangan pemimpin UMNO dengan sisa politik Datuk Ismail Sabri waktu itu yang tular di media sosial. Kita pastikan Datuk Najib ni kerah dalam penjara. Kalau tidak nanti dia akan ambil alih tempat sebagai Perdana Menteri. Inilah masalahnya, saudara. Yang tular dalam media sosial. Dan ini perlu ada siasatan. Kalau benar, perlu diambil tindakan. Ini saya cakap terus terang, saudara. Dan kalau nak tengok UMNO stabil, Datuk Seri Anwar Ibrahim lantiklah Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO menjadi Timbalan Perdana Menteri. That's all. Dah lantik Timbalan Perdana Menteri, bersepahlah datang cium tangan, saudara. Jangan risau. Perangai orang UMNO ni bukan betul sangat pun semua. Bila tengok di mana ada gula, bukan sekali macam semut, berkerumun. Habis dihunggahnya. Takkan saya tak nampak lihat, hanya kerana untuk mendapatkan watikah, sanggup cium tangan tengah-tengah orang. Apakah anda lupa apa yang berlaku? Saya tak nak sebut siapa. Dalam satu majlis di atas pentas, salam dengan Datuk Zahid kerana mengharapkan adanya watikah sebagai calon. Cium tengah-tengah orang. Tapi Zahid taiklah. Sebab dia tahu orang ni, dia kata sebagai kepura-puraan. Jangan lupa, tular dalam media sosial. Kalau Datuk Seri Zahid dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri, yakinlah saudara, berkerumunlah semut merah, semut hitam, semut tonggek, semut rongek. Semua ada nanti. Sekarang ni, beliau dihina. Saya kata sebab itu sekarang ni, Saudara Aiman Zainal, UMNO ada kartel ke? Memang sekarang ini, saat ini ada kartel dalam UMNO yang mereka sudah pun terjelma. Inilah saya katakan, mereka inilah parasit yang meletakkan kepentingan diri mengatasi kepentingan parti. Bagi mereka yang penting aku mesti jadi menteri. Saudara King Gaden terpulang pada anda. Saya cuma menyatakan apa yang berlaku. Saya jangan kata saya cakap tak betul. Sebab saya melihat, saya menonton, saya geleng kepala saat itu. Dan hari ini saya yakin andainya besok Datuk Seri Anwar Ibrahim menubuhkan kabinetnya dan terlantiklah Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, confirm penuh balik tingkat 38. Duk cium, you are the best boss, you are my boss. Sebab memikirkan rapat dengan Timbalan Perdana Menteri ada komimah yang akan diperolehi. Cukup-cukuplah. Orang politik ni berhentilah jadi orang yang munafik. Saya katakan mereka adalah pemimpin yang munafik. Sekarang ni saya cakap terang saudara, kalaulah dalam tempoh sebulan ni Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak membentuk kabinet, semua ahli parlimen yang menang tu jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim macam Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap lah, punya cium tangan, baral punya orang, tak ada keyakinan diri. Ini saya cakap terang saudara. Saya kadang-kadang meluat tengok mereka. Sebab itu saya mengatakan yang penting anda baru dipilih oleh rakyat. Sedarlah. UMNO baru ditolak oleh rakyat. Sedarlah. Rakyat menolak calon-calon UMNO kerana perangai anda yang dulu-dulu. Sebab saya katakan rakyat menyimpan dendam. Kerana sewaktu anda diberi kuasa, anda dilihat bergaya sana sini. Naik kereta besar, naik Cayenne, naik kereta Mercedes, naik kereta Wildfire. Ke sana ke sini diarak, pahlawan kompang. Rakyat tengok berjauh hati. Bila anda membiarkan rakyat berjauh hati, mereka menyimpan dendam. Bila sampai musim pilihan raya, tahulah nasib anda. Walaupun sebenar-benarnya kalaulah kita adakan pilihan raya awal dulu, lepas Johor, rakyat dah mula kembali pada pimpinan UMNO, tak mau juga buat. Dan rakyat melihat perangai anda, berebut jawatan, mula mewujudkan kabilah-kabilah. Ini kabilah Perdana Menteri, ini kabilah Presiden UMNO, ini kabilah Timbalan, ini kabilah yang tersingkir daripada jawatan, dan berperang sama sendiri. Saya hairanlah bila orang bercakap pumpang, marah pula Datuk Zahid Hamidi sebab dalam Pakatan Harapan tu ada DAP. Dengar kenyataan dalam media sosial. Setahun yang lalu, Tan Sri Anwar Musa mengatakan ada ketikanya kita terpaksa menyantuni parti DAP. Boleh pula. Orang buat semua boleh, orang buat tak boleh. Ini masalahnya saya rasakan. Saya berpegang pada prinsip satu saja. Siapa saja pemimpin
yang menangani derita rakyat, saya akan sokong. Siapa saja pemimpin yang mengkhianati rakyat, saya akan tentang habis-habisan. Selagi usia saya ada, sebab itu saban hari saya akan buat pencerahan. Selagi usia ada, tenaga ada, saya tidak akan berhenti untuk bercakap. Sebab pegangan saya, berkatalah perkata yang benar itu walaupun ia pahit saudara. Janganlah kamu menuturkan kata-kata yang manis, sedangkan manis itu penuh dengan gula yang beracun. Jadilah rakyat yang sehat, pahit pun kita terima. Kalau pemimpin yang ada yang perangai macam ikan sepat kering tu, kata saudara Ismi, rakyat dia kata ada pula ikan sepat kering. Nak berenang balik dalam sungai. Orang ini perlu kita tolak. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.